contoh kalau kita kata dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim lewat 2. Bila mana dia kata dia ambil sperma itu daripada bontot Saiful. Baik, interestingly tuan-tuan, sebelum kita cerita, okeylah kita cerita bab ni lah kan. PU Azman. Okey, kita cerita bukan politik dulu. PU Azman baru-baru ni dituduh dituduh dengan tuduhan amang seksual dengan seorang budak berusia 17 tahun dan akhirnya beliau telah didakwa. Okey, telah didakwa. Dalam pendakwaan tersebut, mahkamah mendapati bahawa terdapat prima facie. Semalam mahkamah mendapati terdapat prima facie. Dan disebabkan oleh prima facie, maka beliau dikehendaki membela diri. Baik, kita dengar dulu. PU Azman diarah bela diri atas 2 tuduhan amang seksual. Pendakwa selebriti Azman Shah alias atau lebih dikenali sebagai PU Azman diperintah membela diri oleh Mahkamah Session hari ini atas 2 pertuduhan mengamalkan amang seksual terhadap seorang remaja lelaki berusia 17 tahun lalu. Hakim Syafira Muhammad Said membuat keputusan itu terhadap Azman Shah 42 setelah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap kedua-dua pertuduhan itu. Setelah mendengar dan meneliti saksi pendakwaan dan semua bukti dan serta meneliti hujahan pendakwaan, mahkamah memutuskan bahawa pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh atas tuduhan pertama dan tuduhan kedua. Oleh demikian, tertuduh diarahkan untuk membela diri, katanya. Dalam prosiding hari ini, Syafrina menerangkan pilihan yang diberikan. Pendakwa itu secara tenang memilih untuk meneruskan perbicaraan dengan memberi keterangan secara bersumpah. Saya memilih keterangan bersumpah dari kandang saksi. Dia ada 3 pilihan, tuan-tuan. Dia boleh berdiam diri, membuat keterangan bersumpah atau membuat keterangan tidak bersumpah. So, dia memberi keputusan untuk membuat keterangan bersumpah di atas kandang saksi, maka dia boleh disoal balas dan sebarang kenyataan beliau boleh dijadikan bukti di dalam boleh dijadikan weightage di dalam apa pertuduhan yang dibuat oleh pendakwa raya. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang lelaki, remaja lelaki 17 tahun di sebuah inap desa di sebuah kampung Udang, Sungai Udang di sini, dari 12.30 malam sehingga 1 pagi daripada 20 Februari serta 29 Jun tahun lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 14 Sub A Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan hukuman sebatan jika sabit kesalahan. Syafrira kemudian menetapkan 12 Januari ini untuk sebutan kes. Pendakwaan dikenali Azman Shah turut menghadapi 9 lagi pertuduhan berkaitan seksual, iaitu 5 pertuduhan di Mahkamah Seksyen Seremban, 2 lagi di Mahkamah Seksyen Shah Alam dan masing-masing 1 di Mahkamah Seksyen Magistrate dan Mahkamah Seksyen Ampang. Okey. So itu antara pertuduhan beliau. Okey, kita kena faham sikit apa yang berlaku kat sini dan kenapa saya tiba-tiba sebut pasal kes ni kan. Kes ini tidak jauh beza dengan apa yang berlaku dengan kes tuduhan terhadap Prof Agus daripada Wahab dan juga tuduhan terhadap Ustaz budak PAS yang didapati bersalah dan dipenjarakan 12 bulan. 19 bulan. Ustaz PAS yang didapati bersalah daripada Kelantan yang didapati bersalah mengamalkan membuat perkara sebegini dan beliau telah dipenjarakan selama sebulan. Bezanya adalah PU Azman ini berlaku terhadap budak bawah umur. So dia section dia di bawah itu. Sedangkan kes Ustaz budak itu adalah di bawah Seksyen 377A Kanun Keseksaan. Itu je beza dia. Yang ni bawah umur sebab budak pada waktu itu budak tu 17 tahun. Kes budak Ustaz budak PAS tu, yang itu budak tu ahli perniagaan tu I think berumur 30 tahun. Dan tuduhan yang sama sekarang ini terhadap Prof Agus, terhadap Wahab membuat tuduhan yang itu pun di bawah pertuduhan yang sama. Baik. Now, prosedur ada begini. Dalam prosedur mahkamah, kita kena faham bahawa yang pertama sekali akan ada pendakwa raya akan mengemukakan segala pertuduhan. Mereka akan membawa saksi, dia akan membawa membawa saksi, membawa bukti dan sebagainya, so dia mengemukakan. Setelah habis prosecution stage dipanggil ataupun peringkat pendakwaan, maka selepas itu mahkamah akan menentukan sama ada prima facie atau tidak. Maksudnya ada kes ke tidak. Nampak macam apa yang dibawakan oleh pendakwa raya itu macam make sense. Belum bukti bersalah lagi.
peringkat ini belum bersalah lagi tuan-tuan. Kita kena faham. Belum bersalah lagi. Macam nampak ada bukti. Tetapi kita kena panggil pembelaan. Now, tugas peguam bela, macam saya sebutkan tempoh hari juga, tugas peguam bela bukanlah membuktikan, of course, eventually akan membuktikan dia tidak bersalah lah. Tugas peguam bela bukan membuktikan dia tidak melakukan perkara tersebut. Bukan. Dalam kes jenayah, tugas peguam bela bukan membuktikan bahawa tertuduh tidak melakukan perkara tersebut. Bukan. Itu bukan tugas peguam bela. Tugas peguam bela adalah untuk meragukan bukti yang dibawa oleh pendakwa raya. Itu tugas dia. So, kalau sekiranya bukti itu meragukan, contoh kalau kita kata dalam kes Dato' Seri Anwar Ibrahim, liwat 2. Bila mana dia kata dia ambil sperma itu daripada bontot Saiful. Okey, soalan yang dibawa oleh pakar DNA, dia kata dia diliwat hari Rabu atau Khamis. Sperma itu diambil hari Sabtu. So, Khamis, Jumaat, Sabtu ada 3 hari, 4 hari, 3 hari macam tu. Soalan kapal Sing pada arwah mendiang kapal Sing kepada Saiful pada waktu itu, adakah kamu mandi? Kerana kalau mandi, mustahil DNA itu akan preserve. Dan menurut pakar DNA yang dibawa daripada overseas mengatakan, DNA hanya boleh valid untuk tempoh 72 jam. Lepas 72 jam, agak mustahil untuk DNA itu boleh kita dapat dalam bentuk yang intact. Ini dalam bukti-bukti yang dibawa di mahkamah. Tuan-tuan boleh baca sendiri dalam kes lewat 2. Now, bila perkara itu dibawa, dan yang menariknya juga, setelah swab itu dibuat pada hari Sabtu setelah Saiful jumpa doktor, dia mula-mula sebelum dia pergi jumpa doktor HKL, dia pergi jumpa doktor swasta. Nama dia Dr. Osman di Pusrawi. Dr. Osman pun pergi investigate bontot dia. Tengok, dia tanya-tanya tengah dia buat tu, tiba-tiba dia kata, ni kes apa? Dia kata, saya telah, mula-mula dia kata dia ditusuk oleh benda plastik. Ini Dr. Osman punya kenyataan. Dia kata, masa dia jumpa Dr. Osman, dia tutup benda plastik. Lepas tu dia kata, tak nampak pun koyak. Itu ayat Dr. Osman. Tak nampak pun koyak. Kemudian dia kata, saya diliwat. Oh, kalau diliwat, itu bukan saya. Itu kena pergi ke hospital kerajaan, Dr. Osman tu kata. Kemudian dia dihantar ke hospital kerajaan. So, perbuatan itu sendiri dah menimbulkan banyak keraguan terhadap bukti. Setelah swab itu, hari Sabtu, setelah swab itu dilakukan, bukti itu disimpan di dalam laci oleh pegawai penyiasat selama 72 jam sebelum dihantar ke DNA. 72 jam tidak disil dengan proper, tidak diletakkan di dalam bilik yang ataupun tempat yang memang khas untuk menyimpan DNA. 72 jam setelah hari Sabtu itu, which is about 3 hari, baru dihantar ke DNA. Bila swab, perfect condition. Nampak? So, di sini kalau kita nampak, itu kaedah kita membuktikan bahawa meragukan satu-satu pendakwaan. Saya bagi contoh liwat 1 kan. Silap liwat 1 dahulu adalah sepatutnya perkara ini peguam bela buat duduk diam je. Liwat 1 masalahnya pada masa dan tempat. Masa dan tempat. Mula-mula dia kata, Azizan mengatakan dia mendakwa dia diliwat di Villa Trivoli pada tarikh A. Kemudian pendakwa raya peguam bela membantah. Dia kata pada tarikh A renovation tak habis siap. Kemudian dia orang alih pada tarikh B. Kemudian dia orang alih pada tarikh C. Masa lain. So dia orang alih masa itu, Azizan sendiri tak ingat bila peristiwa itu berlaku. So akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim didapati tidak bersalah di dalam kes tersebut. Tidak bersalah di dalam kes tersebut. Dalam liwat 1. So itu saya kata, itu cara peguam bela menimbulkan pembuktian secara meragukan. Itu tugas bagi peguam bela menimbulkan sebarang keraguan di dalam kes yang dibawa oleh pihak pendakwaan. Itu tugas beliau, tugas mereka. Dan begitu juga kalau kita tengok banyak kes-kes jenayah itu dilakukan sedemikian. Dan ini kaedah dia. Dan setelah pembela mengemukakan keraguan terhadap bukti-bukti tersebut, maka akhirnya hakim akan melihat sama adakah terdapat keraguan munasabah. Itu dipanggil reasonable doubt ataupun keraguan munasabah. Faham? Itu kaedah kalau kita nak belajar sikit tentang tentang undang-undang.